Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu 'azza wa jalla was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan golongan yang bersegera. Kita terangkan pada al-Katsir itu pendapat ulama tentang siapakah yang dimaksudkan dengan golongan as-sabiqun, golongan yang spesial ini. Dan setengah ulama mengatakan mereka adalah orang yang pertama bersegera mengerjakan kebajikan. Puji saja kebenaran, mereka lah orang pertama. Orang lain nak bersama kah? Tak bersamalah mereka, yang sebab tanggungjawab mereka sebagai hamba kepada Allah. Okey, dia tak perlu orang dalam mengabdikan diri kepada Allah. Orang nak beribadat kah? Orang nak buat ibadat kah? Itu kau punya hal lah. Aku, tugas aku menyempurnakan ibadat aku kepada Allah. Ini as-sabiqun. Maknanya mereka ini dalam apa keadaan mereka bersegera mencari kebenaran. Sebab tu dalam ulama sufi dulu kita sebut satu kaedah, al-imanu bil asbabi syirkun wa tarkul asbabi kufr. Beriman dengan asbab itu merupakan satu kesyirikan, dan wal inkar bil asbabi, dan menolak asbab itu merupakan satu kekufuran. Ada lagi kaedah ulama sufi, al-amal li ajli nasi riyah. Kita melakukan sesuatu amalan kerana manusia. Kerana manusia, dia merupakan salah satu sifat riya. Dia merupakan riya. Wa tarkul amal min ajli nas syirk. Meninggalkan amalan kerana manusia, kerana manusia merupakan satu kesyirikan. Beramal kerana manusia, riya. Meninggalkan amalan kerana manusia, dia kata itu syirik, syirik khafi. Aku tak mau pergi masjid, nanti orang kata aku alim. Aku tak mau puasa sunat lah, nanti orang kata aku ni alim sangat. Kalau muslimat pula, aku tak maulah pakai tudung labuh tutup dada, nanti orang kata aku ustazah. Al-amal li ajli nasi riya. Kita beramal untuk manusia, untuk mendapat pandangan pada manusia, dia merupakan riya. Wa tarkul amal li ajli nas, meninggalkan amalan kerana manusia, takut orang kata dia baik. Aku tak maulah pakai kopiah, nanti orang kata aku baru saja 3 hari tunjuk alim sudah. Aku tak mau begitu. Tinggalkan amalan kerana manusia syirik. Setengah penyakit huruf. Ini huruf khafi. Huruf ni manusia yang tertipu. Setengah manusia yang tertipu ni. Kalau orang buat ibadat, orang tak ramai beribadat, dia rajin beribadat. Kalau orang ramai tak ke masjid, dia rajin ke masjid. Ini huruf khafi, nama dia huruf khafi. Dalam tasawuf dibincangkan. Kalau orang tak ramai ke masjid, dia rajin ke masjid. Tapi kalau orang ramai ke masjid, dia jadi tak rajin balik. Setengah orang tu, kalau ramai boleh semangat, kalau orang tak ramai tak semangat. Okey, dua jenis manusia. Setengah manusia, kalau tak ramai orang melakukan satu ibadat itu, dia rajin, dia bersemangat. Tapi kalau ramai orang buat ibadat itu, hilang semangat dia. Dia hilang semangat dia. Boleh faham?
Okey, dia hilang semangat beribadah. Yang kedua, kalau manusia tak beribadah, ramai tak beribadah, dia tak bersemangat. Kalau ramai beribadah, baru dia semangat. Okey, yang kedua ni selamat sikit. Sebab itu yang pertama ni, yang nak jahanam yang pertama ni. Yang kedua dia bersemangat sebab apa? Sebab itu semangat orang lain. Sebab begitu kita fa'alaikum bil jamaah. Kerana sudahlah kamu berjemaah. Oi, orang lain semua beribadah pada Allah, rahmat Allah, takkan aku tertinggal. Ini selamat. Yang kedua selamat. Orang beribadah, dia pun bersemangat beribadah, itu selamat. Orang mengejar rahmat Allah, takkan aku tertinggal. Tapi yang nak jahanam yang pertama. Waktu orang tak rajin ke masjid, tak ramai ke masjid, dia rajin ke masjid. Tapi waktu orang ramai ke masjid, dia jadi malas balik. Orang ini makhluk. Sebab apa? Mereka tengok Ramadan tu rajin ke masjid. Bukan Ramadan, bukan banyak aku saya ke masjid. Nampak tak? Dia telah ada syirik khafi dalam diri. Jadi as-sabiqu bihi Allah. Macam mana manusia pun, aku tetap mengabdikan diri aku kepada Allah sehingga aku bertemu dengan Allah. Aku tetap mengabdikan diri aku kepada Allah sehingga aku bertemu dengan Allah. La yashba'al mu'min, sesungguhnya orang beriman, minal khair, sesungguhnya orang beriman itu dia tidak pernah kenyang daripada kebaikan, hatta yakuna muntahul jannah, sehingga akhirnya dia dapati dia di syurga. Jadi dalam sifat yang Rasul golongan ini, idza dzukirallah, gembira orang begini. Idza dzukirallah, orang tengok mereka, Rasulullah sebut dzukirallah, orang pun teringat pada Allah. Tengok mereka, orang teringat apa kebaikan. Idza dzukirallah, tengok saja mereka, tak cakap lagi, tengok mereka, orang teringat pada Allah, teringat dapat kebaikan. Dan sebuah syekh saya pernah baca pada saya, tapi saya tak tahu riwayat mana, saya cari tak jumpa. Dia kata Rasulullah pernah bersabda, ini saya ambil, tak tahu riwayat siapa. Tuba liman biyadihi mafatih khair wa maghaliqul syarr. Bergembiralah, berbahagialah. Tuba liman biyadihi, maka berbahagialah liman biyadihi, sesiapa di tangannya mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan, wa maghaliqul syarr, dan kunci-kunci yang menutup kejahatan. Pada dirinya ada kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Wa wailun, maka celakalah, celakalah liman biyadihi mafatihul khair, sesiapa di tangannya ada kunci-kunci pembuka kejahatan, wa maghaliqul khair, dan penutup kebaikan. Celaka, makna dialah punca kejahatan. Orang pertama dialah punca kebaikan. Jadi ini as-sabiq. Kita teranglah nikmat yang Allah sediakan kepada mereka pada hari-hari lepas. Okey, jadi Allah sebut lagi, wa yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Hidup mereka di dunia dengan penuh kesusahan. Inna asyaddan nasi 'adaban, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat diuji adalah para nabi. Tidak ada siapa seluruh manusia ini, janganlah kata berat ujian kita. Inna asyaddan nasi bala'an, paling dahsyat yang terima ujian para nabi. Nabi Ibrahim dibakar, ujian dia dibakar, diperintah sembelih anaknya, sudahlah tak dapat anak, sudahlah lama tak dapat, sampai tua baru dapat anak. Sehingga waktu malaikat beritahu nak dapat anak pun, Nabi Ishaq tepuk muka dia, ajudun aqim hadha ba'li syaikha, ini suami pun tua sangat sudah. Wa ana ajudun aqim, aku dimandul, dapat isam tua sudah, dapat anak tu dengan hajat itu daripada hamba, tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak, diperintah sembelih anaknya.
paling besar pujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara besar pujian Rasulullah lagi dahsyat pujian. Sebab paling dahsyat Rasulullah. Sebab inna asyaddan nasi bala'al anbiya. Paling dahsyat terima ujian, cubaan dalam hidup mereka para nabi. Summal amsal. Kemudian orang hampir dengan martabat mereka. Summal amsal. Kemudian orang paling hampir dengan martabat kepada martabat Nabi. Sebab Allah muliakan mereka. Selepas mereka lalui, mereka sabar dengan segala yang mereka tempuh. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah. Sabrun la syakwa fihi. Ini tafsiran ulama. Yang Allah maksudkan fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah sabar yang tidak ada keluhan. Mengapalah aku pada begini? Mengapalah aku jadi begini? Tak ada. Apa disebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami ini nak balik pada Allah. Buatlah apa yang nak buat. Buatlah apa yang nak buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami pun nak balik pada Allah. Buatlah apa-apa di dunia, akhirnya kembali kepada Allah juga. Selesai nasib kami. Okay. Jadi Allah muliakan mereka. Setelah mereka menghadapi keperitan dunia, Maha Suci Allah, Dia tak gabungkan dua keperitan mereka. Setelah Dia jadikan dunia mereka penuh dengan keperitan, Allah muliakan mereka di akhirat. Wa yaqumu 'alaihim wildanun mukhalladun. Sewaktu mereka, kita sebut hari Khamis hari itu, macam mereka bercerita bersandar-sandar. Wa yaqumu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Pelayan-pelayan bawa air, bawa cawan-cawan daripada cerek-cerek yang bersinar, ibrik yang bersinar, cerek-cerek daripada air arak. Bagi mereka tuang minum. Di dunia mereka tak minum arak, di sana Allah bagi minum arak. Sebab dalam sebuah hadis, oleh Ibnu Majah, mudminul khamr ka'abili wasali. Orang yang ketagih arak, tahi arak tersebut bagaikan penyembah berhala. Sebab terjemah tadi, man syaribal khamr fi dunya summa lam yatub hurimaha fil akhirah. Man syaribal khamra fi dunya summa lam yatub minha. Sesiapa yang minum arak di dunia kemudian dia bertaubat, dia tidak bertaubat, diharapkan kepada mereka untuk minum arak di akhirat. Makna setengah ulama mengatakan mereka diharapkan masuk syurga. Sebab di syurga sungainya daripada arak. Allah sebut masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun. Perumpamaan syurga untuk golongan yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Padanya daripada air yang tidak payau rasanya, air jernih yang tidak ada rasa payau padanya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada 4 jenis sungai di syurga Allah terangkan. Pertama, air yang jernih tidak ada rasa payau, enak dia. Yang kedua, air susu lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah sama sekali rasanya. Susu kita kalau biar masak, kalau kita biar lama masak, syurga tak masak, lam yataghayyar ta'muhu, dia mengalir, terpancar daripada firdaus. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai daripada air arak yang lazat untuk diminum. Arak di dunia basah bau dia. Wa anharun min 'asalin musaffa, dan sungai-sungai daripada madu yang bersih. Madu kita sekarang bersih kadang bercampur juga dengan tai lebah, dengan kotoran-kotoran. Tapi madu
sungai syurga, wa anharun min 'asalin musaffa, daripada asal madu yang suci, bersih, tidak ada campuran apa, mengalir, bukan daripada perut lebah, sungai mengalir. Okey. Jadi mereka diberi arak, minum air arak. Jadi orang yang minum arak di dunia dan dia tak sempat bertaubat, diharamkan arak di syurga. Setengah ulama kata mereka tak masuk syurga. Tapi pendapat ahli sunnah wal jamaah, biarpun seseorang itu melakukan dosa besar, dia berzina, dia berjudi, dia minum arak, dan dia tak sempat bertaubat sebelum dia mati, tetapi dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tetap dikira mati sebagai beriman. Cuma dimasuk dalam neraka, diberi mereka ni golongan jahannamiyin, bekas penghuni neraka jahanam. Dimasukkan ke syurga, ulama tafsirkan mereka ditarik keinginan mereka untuk minum arak. Waktu itu ditarik daripada mereka keinginan untuk minum arak, dan mereka takkan minum arak buat selama-lamanya. Tengah mengatakan mereka tak masuk langsung, sebab di syurga disediakan minuman daripada arak. Bukan macam arak di dunia. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka minum arak tadi, la yusaddauna anha. Allah cerita orang sini, biarpun dia buat minum macam mana pun, biarpun biasa minum, tetap dia mabuk. Biarpun dia minum, memang hari-hari dia minum, tetap dia mabuk paling banyak. Tapi Allah cerita wa ka'atin min ma'in, dan air arak tadi yang dituang ke dalam cawan-cawan ahli syurga al-qarrabin ini, mereka minum. Mereka minum, lazat rasanya. Okey. La yusaddauna anha. Mereka minum tapi tak pening kepala, tak sakit kepala. Di dunia minum berasa sudah kepala banyak-banyak. Okey. Wala yunzifun, dan mereka tak mabuk. Makna arak di syurga tidak ada langsung keburukan seperti arak di dunia. Tidak ada langsung keburukan seperti di dunia. Ialah bersandar di atas katil-katil bersandar, bercerita kita terang-terang macam mana apa cerita mereka. Bercerita sama sendiri, bercerita sebagai mereka bercerita, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu ya Allah di dunia takutnya kita dengan hari ini kan, maka famanallahu alaina, Allah kurniakan kepada kita sebab kita takut dengan di dunia sekarang. Ini kurniaannya. Sebab tu Aisyah di doa dia, Allahumma kunna alaina wa waqina adzab as-samum. Allahumma kunna alaina, ya Allah kurniakanlah kepada kami, waqina adzab as-samum, dan selamatkanlah kami daripada azab samum yang pedih. Samum sebab dia panas, dia sampai ini masuk masa berjasad keluar rumah dia. Jadi mereka bercerita sama oleh Allah, dan kita sebut juga golongan muqarrabun ini Allah menyempurnakan kebahagiaan mereka, biarpun keluarga mereka tidak sampai martabat mereka. Allah angkat darjat keluarga mereka untuk menyempurnakan kegembiraan mereka. Kita sebut Aisyah, Hafsah tak sampai martabat Rasulullah, sebab Rasulullah seorang Nabi, tapi Allah angkat darjat Aisyah, angkat darjat Hafsah untuk menyempurnakan kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jannatu adnin yadkhulunaha, syurga anan mereka masuk. Bukan saja mereka masuk, untuk menyempurnakan kegembiraan mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang yang soleh daripada bapa-bapa mereka, biarpun kesolehan bapa-bapa mereka tidak menyamai mereka. Wa dzurriyyatihim, zuriat mereka, isteri mereka, Allah naik semua untuk menyempurnakan kegembiraan mereka. Jadi mereka bersandar. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtarun. Wa fakihah, dan buah-buahan sambil minum, makan buah-buahan apa mereka pilih. Pilih saya buah-buahan mana mereka nak makan.
Wa utubihi mutasyabiha. Makan pagi rasa begini, makan petang rasa lain lagi. Dia pun sama. Wa utubihi mutasyabiha, sama. Tengah hari ini, nanti malam buah yang sama, rasa lain pula. Wa fakihatin mimma yatasayyarun, mutasyabihan pada bentuk buahnya, tapi rasa yang lain pula. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, mereka makan buah-buahan dan juga daging burung. Lahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung yang apa mereka suka. Sebab makanan yang di syurga daging burung. Sebab ayam dan burung. Allah tak cerita daging kambing, daging sapi. Sebab nikmat dia, sebab tu orang macam mana pun nikmat kita lebih berdaging burung. Ayam itu masuk jenis burung. Allah sebut burung. Burung syurga. Macam mana rasa burung? Sebab Rasul syurga ni mala aina ra'at, tidak ada mata pernah melihat. Janganlah kita bayang macam mana. Tidak ada mata pernah melihat. Wala udhun sami'at, tidak ada telinga pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pun, tak pernah terlintas pun di hati kita. Tunggulah, bersabar. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Bersabarlah dalam mengabdikan diri kepada Tuhan dengan sabar yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya orang yang tak mengharapkan janji Tuhan begitu. Mereka merasakan janji Tuhan mulai lagi jauh. Wa narahu qariba, dan kami, Allah kata, kami melihat dia telah hampir. Jadi cukuplah setakat. Aku lihat hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jadi untuk soalannya apa soalannya? Okay. لو يعلم المرء ما بين مصلي ماذا عليه لكان أن يقرأ بين خير من أن يمر بين قال النصر لا أدري أقرأ بيوما أو شهرا أو سنة. Okay. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut لو يعلم المرء ما بين يصلي ما كان عليه من الإثم لأن يقف خير له. Apa makna hadisnya? Lakana an yaqifa arba'in. Kalaulah seorang yang lipas depan orang sembahyang, lintas depan orang sembahyang, dia tahu dosanya. Sebab dosa lintas depan orang sembahyang lebih baik 40, lebih baik berhenti 40. Rasulullah sebut 40. Jadi perawi ni dia kata, qala Abu Nadhr la adri aqala 40 yawman aw shahran aw sana. Aku pun tak tahu Rasulullah maksud ni 40 tahun ke, 40 hari, 40 bulan ke, atau 40 hari. Mana lebih baik dia menunggu 40. Kadang-kadang bahasa Arab ni dia tangkir. Lakana an yaqifa 40, adalah dia berhenti 40. Lebih baik daripada dia lipas depan orang sembahyang. Bahasa Arab ni kadang-kadang boleh gaya bahasa at-tankir litahwil. Tak sebut, kita majhulkannya, kita sembunyikan maksudnya untuk membesarkan dahsyatnya azabnya, dahsyatnya balasan. Jadi cuma riwayat lain, lakana an yaqifa 40 kharifan, adalah dia berhenti 40 kharifan, musim gugur. Mana musim gugur? 40 kali musim gugur, mana 40 tahun. Tapi dalam riwayat sebut 40 saja. Riwayat lain sebut 40 kharifan, 40 tahun. Jadi kita kata hadis yang berriwayat 40 tahun itu dia kita sebut dia menjelaskan, mubayyin, menjelaskan mujmal hadis ini. Makna ringkasan hadis tadi. Hadis tadi sebut 40 saja. Jadi hadis yang sebut 40 kali musim buruk itu dia menjelaskan maksud hadis 40 tadi. Jadi maksud hadis itu adalah 40 tahun. Hadis lain mentafsirkan hadis ini. Okay.
Ini apa jawab soalannya? Soalan, idza shalla arba syai'in yasru min an-nas fa ara an yantada baini falyarfa'hu fa in aba falyuqad fa innahu syaitan. Apabila kamu sembahyang di sutra, kamu letak surah pendinding depan kamu, mana letak sejadah, tiba-tiba orang nak lipat atas sejadah sembahyang, falyarfa'hu fa in aba falyuqatil fa innahu syaitan. Kalau dia nak lintas juga, bunuhlah dia, kerana dia adalah syaitan. Tapi soalan, apa soalannya? Dia ada soalan saja. Nak jawab apa soalan saja. Siapa yang tanya? Apa soalan dia? Lupa. Lupa. Okey. Jadi, okey. Cuma satu lagi. Macam mana kita sembahyang sah tak kita tertidur dalam sembahyang? Soalan. Tertidur dalam sembahyang. Sujud, Allahu Akbar. Tertidur, mimpi lagi. Adakah sah tertidur dalam sembahyang? Okey, kita berpegang An-naum la yuzilu al-aql walakin yastur. Tidur itu dia tidak menghilangkan akal, tetapi dia hanya menutup akal. Jadi tidur dia tidak membatalkan sembahyang, biarpun dia bermimpi. Tapi melampau pas sembahyang sampai tidur bermimpi kan. Tapi kadang-kadang kan terlalu khusyuk, terlelap. Sembahyang tidak membatalkan sembahyang. Dia berbeza dengan gila. Sebab gila dan pingsan, pingsan batal sembahyang. Allahu Akbar tak jatuh. Sebab gila yuzilul aql, pingsan yuzilul aql, dia menghilangkan akal. Tetapi tidur dia tidak menghilangkan akal, dia hanya yasturul aql, dia hanya menutup akal. Sebab tu kalaulah semalam dia sahur dan semalam dia berqiyamul lail, tengok bola. Okey, saya tengok tentu kan. Ya Rasulullah sebut ni, kadang-kadang kita ada subhanallah. Sebab tu tahu nak tafsir hadis, kita perlu rujuk pada ulama hadis. Jangan tafsir sembarang. Sebab tu rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Mungkin Rasulullah sebut nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'aw'aha summa ballagha kama sami'a. Atau maqal. Okey. Rasulullah sebut Allah muliakan, Allah ceriakan, nadarallahu ra'an, orang yang mendengar perkataanku dan dia ingat, kemudian dia sampai ke orang lain. Okey. Kemudian Rasul sebut rubba hamil fiqh. Mungkin orang yang bawa fiqh itu, bawa perkataan aku, dia yang dengar pada aku, tetapi dia bawa kepada orang yang tak dengar pada aku. Dia bawa hadis aku ini kepada orang lain, dan orang lain lebih faham hadis itu daripada dia. Rubba hamil fiqh ila man huwa afqahu minhu. Dan mungkin orang yang bawa fiqh itu, dia bawa fiqh tadi, perkataan aku, kepada orang yang lebih faham perkataan aku daripada dia. Sebab tu ulama hadis dia sebut himpun hadis. Bukhari dia himpun hadis, Muslim dia himpun hadis. Mereka tak syarahkan. Syarahkan siapa? Para fuqaha. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi. Okey. Jadi mereka syarahkan salah satu hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ampunkan apa terdahulu dosanya. Setengah dia tafsir, kita buat majlis ilmu pun termasuk mendirikan malam Ramadan. Bukan itu maksudnya. Sebab hadis Rasulullah begitu dia datang, sebab tu ulama hadis kata apa? Huwa qiyamul lail wa huwa tarawih. Itulah solat tarawih, solat malam. Sebab qiyam asalnya dalam syariat ini merujuk kepada solat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah pada Allah dalam keadaan penuh khusyuk. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang bersungguh, bangunlah malam, bukan bangun kencing.
Bukan bangun untuk berdakwah waktu itu bangun untuk warattilil Qur'ana tartila, untuk solat dan baca Al-Quran dalam solat. Maksudnya bangun qiyamul lail itu solat malam pada bulan Ramadan. Jangan kita maknakan pada lain daripada maksud hadis. Setengah kata kita apalah kita tengah tarawih tak malam ni kita buat baca ilmu saja. Bukan itu. Sebab makna ini makna hadis. Sebab tu ulama nafs hadis qiyamul Ramadan wa hiya salat tarawih, iaitu siapa yang berdiri salat tarawih daripada selepas Isya sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi semalam contohnya kita bagi contoh tadi bahawa tidur itu tak membatalkan solat. Okey. Dia lepas makan sahur terus tertidur. Tidur terus sebab semalam dia berqiyamul lail untuk tengok bola. Dia tidur sedar-sedar azan maghrib sudah. Kalaulah ada begitu, dia tidur terlampau khusyuk tidur, dia bangun lagi sahur, dia tahu tu pasal subuh semua tak sempat solat subuh, tak solat zuhur, tak solat asar, tak solat maghrib. Bangun bunyi azan. Sah tak sah puasa dia? Sah tak sah puasa dia? Tapi sini tak mungkin lah sebab panjang kan. Kalau dengar Arab mungkin. Sebab dia siang dia pendek. 6 pagi subuh. Jam 4 buka sudah. Mungkin setengah boleh tidur 6 pagi sampai 4 petang. Okey, kalaulah dia begitu. Dia tidur sedar-sedar azan sudah. Sah tak sah puasa dia? Kita pegang mazhab kata sah. Sebab tidur tidak menghilangkan akal. Tidur tak menghilangkan akal. Tapi kalau tidur terpeksan dalam tidur, beza tidur dengan peksan. Sebab tidur, okey, kalau dia peksan, cucu ubat apa? Bius. Dia makan tahu, tiba-tiba doktor dia suka berjalan. Contoh begini, dia suka berjalan, balik-balik tak ada rumah, isterinya doktor. Nah, jalan sangat, cucu ubah, bius. Dia jaga ya, kalau sampai isteri doktor. Jadi gerak sangat diri dia, doktor, cucu ubah, suntik ubah, bius. Tertidur dia lepas sahur, bangun lepas maghrib. Sah tak sah puasa dia? Sah tak sah? Macam mana sah tak sah? Okey, kalau bius, hilang akal, peksan ini tak sah puasa dia. Sebab beza tidur dengan peksan. Tidur bila-bila masa kita kejut dia boleh terjaga. Sebab akal dia berui hilang. Tapi kalau peksan kita kejut macam mana pun tetap dia itu. Sebab peksan dia telah hilang akal. Ini beza dia. Tapi kalau dia peksan dia sedap sekejap. Dia tersedap. Oi, noh dekat buka puasa sudah. Oi, noh peksan tak rupanya. Sah. Sebab dia dapat sedikit daripada siangnya Ramadan. Jadi cukuplah sekat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lil-hamidin, hamdan lisyakirin, hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbal sultani, Allahumma sallim. Allahumma al-haqq haqqan warzuqna ittiba'ah, wa al-batil batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan 'alaina sadil, waj'al muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, ma tafarraqna min ba'di tafarruqan maqsuma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahrum wahab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu min hali an-nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.